أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan dilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita masih lagi berada dalam keadaan bernyawa. Allah masih izinkan kita lagi untuk menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dalam hidup ini kita mesti menempuh berbagai-bagai bentuk ujian. Saya sudah bacakan ayat tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dia itu Allah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Semua orang akan diuji. Tak kira dia beriman atau tidak beriman, sama dia taat atau derhaka, sama dia berjuang dengan Allah atau dia menentang hukum Allah, dia tetap akan diuji oleh Allah SWT. Tak lepas. Kerana hidup ini adalah ujian dari Allah SWT. Memang everybody will be tested. No one is going to be spared. Tak seorang punya kata ketinggalan. Semua akan diuji oleh Allah SWT. Macam-macam bentuk ujiannya. Dalam ayat lain ada kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Saya dah ada lupa. Cek boleh. Surat Al-Baqarah awal-awal ini. Kamu itu semua akan diuji oleh Allah Ta'ala.
Everybody will be tested. Daripada ketakutan. Macam-macam ini takut ni orang lain banyak takutnya. Takut hantu lah, takut malang lah, takutkan macam-macam ini. Yang takut orang lain. Dan kelaparan. Jadi takut. How dia takut ini? Jom tu di kelaparan. Dan diuji dengan kekurangan harta benda. Dan diuji dengan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu Allah nak bagi berita gembira. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, iaitu mereka yang apabila ditimpa Allah akan musibah, qalu, berkata mereka, qalu itu kan mati ya. Berkata mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang Allah bagi Tuhan mereka dalam selawat kepada mereka. Mereka itu yang dapat selawat dari Tuhan mereka dan dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan dapat petunjuk dari Allah SWT. Itu ganjaran Allah nak bagi kepada orang yang sabar. Yang pertama dapat selawat. Selawat itu kepada Nabi lah, bukan kepada kita. Tapi pahalanya untuk kita. Kalau Allah selawat pahalanya untuk kita, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda dosa yang dihapuskan angkat tangan? Dia nak angkat gambar. Ini di kamera atau? Nak gambar. Mana orang tanda? Atau ada orang tak dosa? Angkat tangan. Ini ni kuno. Mana kau orang tak dosa? Ini nak masuk dalam TikTok. Orang ini tidak berdosa. Namanya Fendi ya. Nak masuk dalam TikTok. Semua manusia dalam di atas muka bumi ini berdosa belaka. Apa kata Nabi? Ma min adamiyin illa walahu dzunub. Tidak ada anak Adam bagi mereka adalah dosa-dosa. Itu dapat selawat. Nak kita nak selawat dari Tuhan. Tuan-tuan dan puan, hendak kita nak selawat dari Tuhan. Kalau hendak, kita dulu selawat. Dengar kata saya ni. Kalau teringin, kita lah dulu selawat kepada Allah. Bukan kepada Allah, kepada Nabi. Kita selawat dulu. Sekali kita selawat kepada kekasihnya Nabi SAW, Allah balas berapa kali? 10 kali. Jadi banyak dah selawat. Allah berusaha dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling peringkatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Atau paling kamarnya sallallahu alaihi wasallam. Selawat begitu. Dan dapat rahmat betul. Selain berselawat Allah datangkan rahmat. Apa guna rahmat? Rahmat yang apa? Bihur boleh makan, air boleh minum, tokar boleh dipandu, motor boleh ditunggang. Rahmat yang apa? Tidak kita nak rahmat. Buat apa? Tapi tidak kita tak guna. Apa guna? Tidak melayakkan kita masuk dalam syurga. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat kepada kita. No rahmat, no paradise for you. Dengar dulu. You can only go into paradise if Allah gives you rahmat. Without rahmat, there will be no paradise for you. Lantaklah kamu beribadah sepanjang masa, zikir sepanjang masa, selawat sepanjang masa, sedekah seluruh dunia ni sedekah. Kalau Allah tak bagi rahmat, tak dapat masuk syurga ya. Hanya dengan rahmat saja kita ni layak masuk syurga. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka dapat hidayah dari Tuhan mereka. Hidayah itu kalau dari Allah yang baik-baik maksudnya. Alright. Yang panjang mukadimah. Untuk malam ni kita sambung pembacaan kita ya. Kita masih lagi cerita tentang menjauhkan maksiat-maksiat yang zahir. Kita buat fiqah dah habis, buat sembahyang dah habis, buat puasa dah habis. Sekarang ni kita pergi kepada tasawuf ya. Salah satu dari cabang Islam ialah tasawuf. Tasawuf itu artinya
mencari ataupun mengamalkan sifat-sifat yang terpuji dan menjauhkan daripada sifat-sifat yang dikeji. Dia ada 3 proses tasawuf. Yang pertama dipanggil takhalli. Takhalli itu artinya buang sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang dikeji itu. Itu namanya takhalli. Yang kedua takhalli. Takhalli itu gantikan sifat yang dah kita buang tu, ganti dengan sifat yang baik. Itu namanya takhalli. Mula-mula takhalli kha ya, ini ha. Bunyi akan sama, tapi ha itu dari titik, kha dari titik. Ini takhalli, mula-mula takhalli, buang sifat-sifat mazmumah, digantikan dengan sifat mahmudah. Itu namanya takhalli. Bila ada takhalli dan takhalli, baru Allah bagi kita tajalli. Apa itu tajalli? Nyata kehebatan Allah Ta'ala, nyata pemurahnya Allah Ta'ala terasa di diri kita tu. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar dan sebagainya. Itu namanya tajalli, terasa di hati kita. Kita nak rasa lah, mengetahuan tu orang tahu, banyak orang tahu. Tapi rasa pun sana. Nak ada rasa itu namanya tajalli. Jadi tajalli itu datangnya daripada takhalli dan takhalli. Betul-betul kita buang sifat-sifat mazmumah tu, ganti dengan sifat mahmudah, baru dapat tajalli. Allah anugerah kita tajalli. Untuk malam ini kita sambung ni. Bab yang pertama kita dah baca dulu. Cara meninggalkan maksiat yang baik itu dah baca dalam surah. Kemudian malam ini kita sambung lagi bacaan kita. Di antara meninggalkan maksiat yang lain itu, meninggalkan perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota yang 7 yang Allah bagi kita. Jangan bagi anggota yang 7 itu berdosa. Apa anggota yang 7? Apa yang itu? Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. 7 anggota zahir yang Allah bagi kepada kita. Dan 7 anggota inilah yang sering melakukan dosa. Kita kena jaga, jangan bagi dia dosa. Sebab neraka dia 7. Neraka dia 7, setiap satu neraka itu untuk satu anggota kita. Kamu buat dosa mata, ada nerakanya untuk mata. Kamu buat dosa telinga, ada neraka untuk telinga. Itu sebenarnya 7 anggota itu. 7 neraka Allah sediakan untuk 7 anggota kita. Ini boleh kita dapat kitab namanya Hidayatul Salikin. Dah habis dah kita baca di sini. Di sini ni. Saya ngajar sini. Dah tamat kita tu. Jadi 7 anggota itu kita kena pelihara daripada melakukan dosa. Untuk malam ini kita masuk dalam sifat yang pertama. Anggota yang pertama yang nak kita pelihara ialah mata. Tadi taduknya, tadi kecilnya, menjaga mata. Jaga mata jangan berdosa. Jangan salah gunakan. Mata tu untuk faedah dunia dan akhirat. Itu guna mata. Allah bagi kita mata untuk kegunaan dunia dan akhirat. Di dunia apa guna mata? Dapat nampak jalan ke arah perusahaan kita, nampak jalan yang selamat, nampak jalan yang boleh melepas kita dari bahaya dan sebagainya. Itu guna kedudukan di akhirat supaya dapat pahala. Itu di akhirat, itu gunaan untuk akhirat. Itu Allah jadikan mata itu untuk kegunaan akhirat. Dunia pun tak, akhirat pun tak. Untuk akhirat gunanya mata itu melihat Al-Quran Al-Karim, itu gunanya. Melihat hadis Nabi SAW, melihat kitab yang ada depan kita ni. Ini penting dirujuk setiap masa ni. Ini dah masa dia ngaji je ambil, itu tinggal itu tak baca dia. When was the last time you read this book? Faham tak kau dia ni? When was the last time you read this book? Last month. Betul tak kau kata kau ni? Bila nak faham, bila nak dapat ni. Lupa yang dia boleh. Patutnya setiap hari refer balik, rujuk balik. Itu guna mata tu. Dan sebagainya. Macam mana nak jaga mata? Malam ni kita nak jaga mata ya. Allah ciptakan mata tu untuk faedah dunia dan juga faedah akhirat. Jadi jangan salah gunakan. Jangan gunakan mata itu untuk melihat benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang Allah benci. Nanti
contoh insya-Allah ya. Nah, baik, baca nak nombor 1 menjaga mata. Nah, mata sebenarnya diciptakan Allah, diciptakan oleh Allah. Yang cipta mata itu Allah. Kalau tak ada Allah cipta kita mata, tak nampak kita pun. Ya, hebat mata ya. Allah ciptakan mata itu. Boleh nampak yang halus-halus, boleh nampak yang kaya-kaya pun kadang-kadang, yang nyata lagi nampak ya, mata. Mengapa Allah cipta mata untuk kita? Tengok, mengapa Allah cipta mata untuk kita? Okey. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Apa itu Allah Ta'ala? Allah yang maha tinggi. Ta'ala atau tinggi. Allah itu Allah lah. Banyak nama Allah ni. Azza wa Jalla. Apa itu Azza wa Jalla? Azza itu yang maha mulia. Wa itu dan. Jalla itu maha agung. Azza wa Jalla itu Allah yang maha mulia lagi maha agung. Ini betul ke? Allah Ta'ala. Allah yang maha tinggi. Bukan tinggi atas punya. Tinggi darjatnya, tinggi kemuliaannya. Itu tinggi yang tinggi itu ya. Itu yang kita bila sujud sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang amat tinggi dan segala puji-pujian baginya. Itu artinya a'la itu yang tinggi, ta'ala ya. Ta'ala itu dia tinggi benar. Itu Allah Ta'ala. Untuk engkau dapat melihat, itu gunanya Allah bagi kita mata itu. Untuk dapat melihat. Nah, tuan-tuan, nikmat ni bila kita sedar dia sebagai nikmat. Mata tu bila sedar mata tu sebagai nikmat. Telinga tu bila sedar telinga tu sebagai nikmat. Lidah tu bila sedar lidah sebagai nikmat. Bila dah hilang baru sedar. Mata sekarang kita take for granted je. Asal tak ada apa-apa rasanya. Macam tak ada apa guna. Tapi bila dah putih, tak ada lah. Cepat dah putih. Bila dah putih, nak balik lah. Baru suruh, ini nikmat. Menyesal aku tak jaga mata aku ni ya. Bila dia hilang baru kita sedar dia sebagai nikmat. Telinga, bila sedar telinga sebagai nikmat. Bila dah pekak, dah lapang. Baru sedar telinga sebagai nikmat. Lidah, bila sedar lidah sebagai nikmat. Bila dah bisu, dah tak boleh cakap, dah kena stroke. Betul. Sebutan dah tak betul. Begitu juga anggota-anggota yang lain. 7 anggota tadi. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan kemaluan. Kena jaga betul. Kerana Allah jadikan itu untuk faedah kita. Dunia dan akhirat. Bukan Allah jadikan satu itu saja-saja. Tak ada. Allah tak pernah buat apa-apa dengan saja-saja. Allah kata bahawa innama khalaqna apa? Dan seperti ini ya. Afa hasibal ladzina akan. Dah lupa namanya yang buku konto yang melupa ya. Allah tak pernah buat apa-apa dengan sia-sia. Mesti ada faedah, mesti ada guna, mesti ada hikmah ya. Guna yang Allah cipta mata itu untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya adalah menunaikan segala hajatmu. Jadi bila ada mata nampak tu boleh laksanakan hajat kita apa yang kita nak tu. Mata tu nampak, nak pergi ke kedai nampak jalan ke kedai, nak pergi pasar raya dan nampak jalan ke pasar raya, nak pergi ke Lotus dekat ni ada jalan nampak jalan ke sana. Nak pergi ke Batu Gajah ada jalan ke Batu Gajah, nak pergi Kepoh ada jalan Kepoh. Itu guna mata. Kalau tak ada mata mana macam nak pergi? Untuk digunakan di dalam menunaikan segala hajatmu dan kau dapat melihat dengan matamu akan apa? Akan keajaiban ciptaan langit dan bumi. Tanah langit luas tinggi betul, tidak pula jatuh-jatuh. Kalau tampil di langit jatuh, bintang-bintang meluruh belakang macam kita pun dia bumi ni habis lah, hancur apa jadi apa?
Tapi Allah jadikan langit itu ada tiang. Langit itu ada tiang tu dah. Tapi ada jatuh dah. Ada apa dah? Elok aja. Tengok itu ajaib ni. Hebatnya ciptaan Allah Ta'ala ya. Allah jadikan langit dan bumi tanpa tiang. Biar iman. Tapi tidak jatuh-jatuh. Ya. Itu kena terasa bahawa kita sudah boleh kita rasa kehebatan Allah Ta'ala. Kalau kita take for granted ni ya. Dia yang kami level ni. Dia yang habis tak ada apa-apa ya. Tak terfikir gitu. Itu gunanya. Untuk merasakan diri kita itu terutama budi kepada Allah Ta'ala. Merasakan kehebatan Allah Ta'ala. Nah, dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu. Dan kau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban ciptaan langit dan bumi. Yang bumi itu luas bentang. Macam-macam ada atasnya. Ada pokok pula ada buah-buahan. Buah-buahan pula ada beberapa jenis. Buah juta-juta, berpuluh-puluh, ratus ribu jenis buah-buahan. Ya, di Malaysia lain, di China lain, di Turki lain, di Arab lain, buah-buahan. Hebat. Nah, ada yang berduri, ada yang licin, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang manis, ada yang masam, ada yang busuk ada. Berkenan apa? Ada tak buah-buahan yang busuk tu orang berkenan? Dengar dia dulu. Ada tak buah-buahan yang baunya busuk tapi manusia suka benar makannya? Ada tak? Cerdas ya? Baunya punya lebangor busuk tapi berkenan. Saya pun berkenan. Kita jumpa saya beli makan. Masa dulu masa ada gigi kuat tu. Gigi dah tak kuat tak ada lagi. Nah, itulah hebatnya. Binatang ni pula. Apa jadi binatang tu lah? Atas bumi ni. Ada yang besar mana? Gajah besar mana? Ya, yang laju mana tak? Harimau laju, singa laju. Ada yang perlahan mana? Kura-kura perlahan. Tapi kulitnya keras. Itu dia. Itu menandakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah jadi itu. Cuba tengok dah langit bumi itu. Itu sebab kita fikir. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Mana nama ayat ni? Surah Al-Imran. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pertukaran antara malam dan siang adalah tanda-tanda, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang mahu berfikir. Ya, Allah jadikan langit dan bumi itu, langit tinggi di atas, bumi di bawah, luas sebentar. Kemudian ditukar pula malam dan siang. Mula-mula malam itu siang, itu malam balik, itu siang balik, itu malam balik, siang balik. Kalau tampilnya malam, tak ada siang macam. Tuan-tuan dan puan, tampilnya malam, esok pagi malam, tengah hari esok malam, petang esok malam, tak ada siang dah. Apa jadi? Alam ni akan makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk. Ya tidak. Sekali lagi, ya tidak. Kalau dah sejuk, semua sejuk apa jadi? Segala cahaya yang ada di langit di bumi ini semua akan beku. Nah, laut beku, sungai beku, lautan beku, tasik beku, parit beku. Dalam badan manusia ni ada tak benda-benda cahaya? Tuan-tuan dan puan, dalam badan kita ni ada tak cahaya? Apa? Apa yang cahaya? Darah cahaya, air kencing cahaya. Kalau tampil beku darah pun ada. Apa jadi? Tuan-tuan dan puan, kalau beku darah kita, beku air kencing kita, beku air liur kita, semuanya cahaya dalam badan kita beku. Apa jadi kita? Apa jadi? Kasar ni kan? Itu lembutnya tu, kadang tu lembut tu. Kasar ni kan? Tumpuk. Itu yang kasarnya. Ya ke tak? Ada bangkangan. Itu sebab dia jadinya malam dan siang, lepas malam siang. Betul? Malam sejuk dari siang. Panas. Dia lah sejuknya. Betul? Kalau tampilnya siang aja betul? Tak ada malam-malam. Siang aja jadi. Tuan-tuan, kita guna otak sikit, fikir sikit. Siang aja jadi. Panas. Makin lama makin panas. Tidak.
Sudah kan? Udah panen, no? Laut panen, sungai panen, terus panen, tasik panen, no? Jadi menggelegak, iya tidak? Menggelegak aja. Laut menggelegak, lautan menggelegak, sungai menggelegak, tasik menggelegak. Dalam badan kita ada tak benda cair? Sekali lagi, ada tak? Kalau tanpa menggelegak, dalam menggelegak apa jadi? Dalam menggelegak apa jadi? Tumpul juga. Jadi nak jaga keselamatan manusia Allah pilih antara siang dan malam. Nah, itu Al-Quran ini Allah kabur begitu Al-Quran ni. Kita kena apa? Kena tahu mana sedikit lah. Saya bukan pandai Al-Quran ni. Tapi tahu sedikit ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Coba bunyi alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu sambung ayat tadi ya. Itu dah. Urat ya. Nak tahu tanya jawab apa dari depan lain ya. Itu guna mata supaya kita dapat melihat keajaiban. Tahu ajaib, benda yang mengheran kita, nama keajaiban ciptaan langit dan bumi. Supaya engkau dapat mengambil iktibar, tidak dapat mengambil pelajaran daripada kejadian langit dan bumi itu. Daripadanya maka peliharalah matamu dari empat perkara. Itu cara memelihara mata. Jangan bagi mata itu melakukan empat perkara. Salah satu dari empat perkara. Atau empat tak boleh, dua pun tak boleh, tiga pun tak boleh. Mana-mana empat perkara. Jaga mata itu. Yang pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Sebab betul mahram. Jangan muhrim. Muhrim tak betul. Ini bukan muhrim. Bukan muhrim itu tak betul tu. Muhrim itu artinya orang yang dalam pakaian ihram. Itu muhrim. Perempuan yang sah kahwin kita yang kita nama itu namanya perempuan ajnabi. Kalau tak boleh kahwin kita apa? Mahram. Perempuan yang mahram. Jangan. Yang bukan mahram. Ini bukan mahram. Yang mahram tak apalah. Yang mahram itu yang tak boleh kahwin kita. Adik-adik kita, mak kita, tok, apa-apa kita, itu namanya mahram. Yang bukan mahram, boleh kahwin dengan kita. Tengok, jangan tengok-tengok pembantu. Kalau sekali tengok, apa? Sekali tengok, apa? Itu rezeki. Yang salah apa? Yang salah apa? Diulang tengok. Tengok kata saya tengok. Kata-kata dari ini pembantu tengok. Yang dosa ya. Kali tengok tu rezeki, Allah bagi rezeki. Kali pandang aja. Guna jangan apa dengan mata tu dia aja. Nengok perempuan-perempuan helat atau perempuan helat atau perempuan yang asing ya, perempuan yang sah kawinan kita. Atau bagi perempuan ajnabi. Itu mata yang pertama. Jangan melihat perempuan yang ajnabi atau yang bukan mahram. Yang pertama. Yang kedua, melihat gambar-gambar yang lucu, yang meningkatkan, yang membangkitkan syahwat, bukan meningkatkan, yang membangkitkan keinginan untuk bersubuh dengan dia. Jangan tengok gambar-gambar yang lucu. Sekarang ni gambar lucu ada kita dalam poket tuan-tuan ni ada dah boleh dah keluarkan gambar yang lucu. One more time, boleh dah? Banyak. Nak gambar apa? Ada. Banyak. Mana saya tahu ni? Saya tahu ni. Maknanya ada tak pernah saya tengok? Ada yang tak pernah saya tahu. Ya. Ngaku aja lah. Tuan-tuan ada pernah tengok tak? Ada tak pernah tengok gambar lucu dalam dalam dia ni? Ini. Ada tak? Jangan tengok. Berdosa. Saja-saja kalau tertengok agak berat. Kalau tertengok itu rezeki juga. Yang salahnya saja tengok. Tengok lagi cocok jadi besar, jadi kecil besar ni saja mengadak itu ya. Jangan gunakan mata itu. Kalau ada gambar tu benda-benda itu pergi kali tukar ke tempat lain. Kita boleh kali
dia punya benda tu boleh kali kan, dia punya apa? Kalau viral tu boleh kali kan. Yang itu dia tengok channel tu dia dikali kan. Yang kedua ya. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Jangan tengok orang tu rasa hina. Tengok orang lain tu rasa dia hina. Kita yang kuat, kita yang bagus, kita yang betul, kita yang sempurna. Yang lain tu semua tak betul lagi. Yang lain semua lemah lagi. Jangan. Kita ni sebagai orang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti merasakan diri kita ni hina daripada segala-galanya orang lain. Faham ke ni? Merasakan, bukan tunjukkan tak, merasakan diri kita ni hina daripada siapa saja orang lain. Tuan-tuan yang saya orang tua ni, ini orang tua, mesti tuan-tuan merasakan lebih hina dari dia. Kalau saya ni, kenapa? Kerana dia ni dah tua. Banyak pengalaman hidupnya, dia dah banyak ibadahnya, rasa dah mati tu. Walaupun dia apa tak ada ibadah, tapi tak rasa dia hati tuan-tuan tak rasa. Dia ni banyak ibadah, dia ni banyak pahalanya, banyak zikirnya, banyak sembahyangnya, banyak kali puasanya. Kena rasa takut tu. Walaupun saya tak pernah buat ibadah pun, tak pernah puasa pun, tak pernah zikir pun, tak pernah sembahyang pun, kena rasa dari hati tuan. Saya tengok tuan. Saya dah tua, tengok tuan yang muda-muda belakang ni. Semua muda-muda semua belakang ni. Pemuda-pemuda belakang ni tau. Nombor satu muda, Ustaz Wahab lah. Nama dia muda. Saya dah tua. Kena rasa ni saya lebih hina dari dia. Kerana dia muda lagi. Dia muda, saya dah tua. Dia muda, dia kurang dosanya. Tak banyak buat dosa. Kerana dia muda lagi. Umur pun 24 tahun. Mana ada dosa? Aku ni udah 81 tahun. Kalau nampak dosanya. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa tahu, dosa tak tahu. Dosa sengaja, dosa tak sengaja. Dosa apa lagi? Sedar, dosa tak sedar. 10 jenis dosa. Bukan 10 dosa, 10 jenis dosa. Jadi dia tak dosa, dia muda lagi. Pengalaman orang lagi. Kena kita rasakan lebih hina dari dia. Dia faham kejadiannya. Guru dan murid. Guru tu merasakan dia lebih hina dari murid. Kenapa? Dia ni murid, ilmu tak lengkap. Jadi dia buat satu benda tu dia tak tahu. Dia buat juga. Dia tak sengaja, dia tak reti. Bila tak reti buat tu, kurang sikit dosanya. Mana lebih banyak dosanya? Orang buat dosa dengan pengetahuan atau orang yang buat dosa dengan tiada pengetahuan? Tengok persoalan saya ni. Orang buat dosa dengan ada pengetahuan atau orang buat dosa dengan tiada pengetahuan? Mana lebih besar dosanya? Yang ada pengetahuan lah. Jadi dia buat tu kan dia tak tahu. Tak ada besar dosanya. Tapi saya kalau buat, saya tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dosa kecil itu dilakukan oleh orang yang menjadi ikutan orang ramai, dia jadi dosa besar. Tahu? Dosa kecil boleh jadi dosa besar. Faham tak? Dosa itu kecil. Dosa bukan dosa pendek je. Kecil lah. Kalau bandingkan dosa berzina dan sebagainya. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang jadi ikutan orang lain, kalau Ustaz Ibrahim melakukan pakai dosa pendek, dosa kecil kan dosa besar tuan-tuan dan puan. Ustaz Ibrahim melakukan tadi kesana kemarin dosa pendek, pakai jogging dosa pendek. Dosa kecil kan dosa besar. Dosa besar kerana dia Ustaz, dia tahu. Itu yang kena. Dia ada 6 cara dosa kecil menjadi dosa besar. Alright, kita bunyi nanti sekali ya. Jadi jangan lihat benda-benda gambar-gambar yang lecah. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan kehinaan. Kita kena rasa hina. Malahan tuan-tuan dan puan, kita tengok anjing tu, kita kena merasakan lebih hina dari anjing. Merasakan, bukan kita bertindak macam-macam jadi orang hina dah. Merasakan diri kita lebih hina dari anjing. Kenapa? Kerana anjing dia ditanya, dia tidak ada soal tentang apa saja dilakukannya. Lantak dia menjual ayam, membunuh ayam, mencuri ayam. Dia tak ada ditanya oleh orang. Yang ditanya kita, iya kita ditanya. Teman tengok ayat ni. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
Kemudian kamu akan ditanya tentang setiap nikmat yang kamu terima di atas muka bumi ini. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Jadi kita yang masuk kita lebih hina dengan anjing. Anjing tak ditanya. Kita ditanya. Jadi siapa hina? Dia ke kita? Kita patut rasakan lebih hina daripada dia. Malahan anjing ada nak menjadi ahli syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Ada nak anjing menjadi ahli syurga? Anjing mana? Anjing siapa? Leslie. Anjing original sebelah kita tu. Dia menjadi ahli syurga? Bukan. Anjingnya apa? Yang dipunyai oleh Ashabul Kahfi. Namanya Qitmir. Dia menjadi ahli syurga. Jadi mana lebih hina? Anjing yang menjadi ahli syurga atau manusia yang masuk dalam neraka? Sekali lagi, dengar salah dulu. Siapa lebih hina? Anjing yang menjadi ahli syurga ke atau manusia yang menjadi ahli neraka? Manusia ahli neraka lebih hina daripada dia. Kena rasa kau itu. Malahan kita tengok orang kafir tu, kita kena merasa lebih hina daripada dia. Orang kafir tu. Kerana kita tak tahu. Kita merasa lebih hina daripada dia. Tapi dengan tunjuk kehinaan tu. Dengan orang kafir tu yang tunjuk kehinaan. Kerana Nabi khabar bahawa Allah khabar dalam Quran. وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Ada tak ayat tu? Iaitu mereka surat-surat 4 وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Itu dari segi apa? Dari segi perbuatan. Tapi dari segi rasa hati, kita kena merasakan lebih hina daripada orang kafir. Kerana kita tak tahu. Orang kafir tu, boleh tak Allah bagi dia hidayah? Boleh tak orang kafir tu masuk Islam? Boleh ke tak boleh? Kalau Allah nak bagi dia hidayah, boleh tak? Kita pun tahu. Tanpa orang kafir tu dapat hidayah, katakanlah Benjamin Netanyahu, musuh Islam, dia dah bunuh orang Islam. Gaza tu dah 13 orang lebih, 13 orang dibunuhnya. Jangan katakan dia itu ahli neraka. Belum tahu lagi. Kita kena merasakan lebih hina dari dia. Kenapa? Mana tahu kan? Tanpa dia mengucap, yang selesai bunuh orang Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus diterima Allah dia mengucap sebagai orang Islam. Lepas itu, belum sempat buat dosa, dia mati. Macam? Tuan-tuan, kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, belum sempat buat dosa, dia mati. Apa hukum? Di mana dia tu? Keadaan dia? Terus masuk syurga, dosa dah habis. Dia bukan ada dosa pun. Walaupun dia buat dosa, tapi dia tidak dicatat dosanya kerana dia masih itu kafir. Yang dicatat dosa itu kita, orang beriman. Orang kafir tak dicatat dosanya. Terus masuk Islam, terus mati, dia mati tak dosa. Kita sampai tak ada dosa kan? Ini mana lebih beruntung? Tapi jangan jadi kafir pula. Kalau kita pun nak kafir oleh aku mengucap, jangan. Takut tak ada mengucap. Rasa-rasa nak mengucap, dia bilang kalau mati dalam keadaan kafir lagi, jangan lagi terus. Jadi itu dah. Maksudnya kita kena merasakan lebih hina daripada sesiapa yang lain. Jangan rasakan diri kita lebih mulia daripada sesiapa yang lain. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat sekali, melihat keaiban orang lain, nampak salah orang lain, nampak salah tu imam baca tak betul, nampak salah faham kerana datang lidah umpamanya. Baca dia pun tak faham, dia ngajar orang tak faham. Jangan nampak kesalahan orang lain. Kita kena tahu kesalahan mana? Saya kena tahu kesalahan diri sendiri. Daripada sibuk dengan kesalahan orang lain. Kita kena tahu tu ya. Jaga mata tu jangan lihat kesalahan orang lain. Kita kena lihat kesalahan diri kita sendiri ya. Itu cara menjaga mata supaya mata itu dapat pahala. Ya. Pahala dari mata, pahala dari telinga, pahala lagi dari lidah, pahala dari tangan, pahala dari kaki, pahala dari perut, pahala dari kemaluan. Boleh dapat pahala tak? Kalau kita jaga betul-betul ya.
itu cara itu yang betul ya. Nah, itu menjaga mata. Yang kedua menjaga telinga. Apa banyak mengendak? Habis itu ya. Akan datang juga menjaga telinga tuan ya. Alright tuan-tuan dan puan-puan. Habis pelajaran tasawuf malam ni buat menjaga mata ya. Ya, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Setuju pula kalah? Alhamdulillah. Has anybody got any problem to ask? Ada sama-sama nak tanya? Apa dia? Tak dengar. Ada orang cakap tu, saya tak dengar. Ada soalan? Tak ada soalan? Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa? Kenapa bangga tadi? Kenapa dah? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka. Asal yang jauh dapat, yang jauh dapat, yang jauh dapat. Mana jalan? Hanya ada di Masjid Ibn Salam, Pengkalan Pegung. Ya? Kesenang bangga rasa jadi cikgu kepada murid-murid yang bijak betul. Memang orang itulah dilema cikgu-cikgu itu lah. Kalau semua dapat, muridnya pandai belakang. Kalau semua tak tahu, tanya-tanya tak tahu, kita tahu apa? Cikgunya bingung. Itu dilema jadi cikgu tau. Jadi pengajar. Kalau semua tak dapat, semua tak faham. Cikgu tak penting ajar. Ustaz tak penting ajar. Tapi kalau semua dapat, bukan kerana ustaz tak pandai ajar, tak ada orang tanya kau itu pun, tak ada orang tanya kau itu. Apa kata tak? Murid-muridnya pandai-pandai belakang. Alright. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf yang lawak ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta alladhi 'allamta fa'allamta wa anta alladhi fatahta fa'amta falakal hamdu kama akramta fa'ahamta wa qulta wa qaltal haqq wa nas'aluka Allahumma anta alladhi 'allamta fa'allamta wa anta alladhi fatahta fa'amta falakal hamdu kama akramta fa'amta وقلت والقلب الحق وبك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم علمنا من لدنا علما نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمته وتلهمنا كما ألهمته وتحفظنا ما ننتبه علينا كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا ظل يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله